رسلهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف الدعاء في آخر الكتاب. Ini doa pada penghabisan kitab Munyatul Musalli. Wallahul muwaffiqu limani yasha'u la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin. Salatan wa salaman daimain ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alati wa khairal du'ai wa khairan najahi wa khairal amali wa khairat thawabi wa khairal hayati wa khairal mamat wa thabbitni wa thaqqil mawazini wa haqqiq imani warfa' darajati wa taqabbal salati waghfir khati'ati wa as'aluka darajatal ulya minal jannah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tawhamani wa idza aradta fitnatan biqaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa nasiman la yanfadu wa murafaqata
nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ilal Islam. Ma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesailah fakir ilallah Daud bin Abdullah Al-Fatani, yakni Syekh Daud Al-Fatani, menterjemahkan risalah yang bernama Munyatul Musalli ini. Baca dengan Munyatul Musalli. Ada orang baca Maniyatul Musalli, tak betul. Munyatul Musalli. Di dalam negeri Makkatul Musyarrafah pada waktu duha hari Selasa, 15 hari bulan Dzulhijjah, pada hijrah Nabi alaihi afdalus salah wa azkat taslim 1242. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musalliyan ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman amin. Habis. Inilah risalah yang bernama Al-Bahjatul Mardiyah. Ini kitab lain pula. Ini bukan kitab Munyatul Musalli, tapi ini kitab Bahjatul Mardiyah. Pada menyatakan uzur menyalahi makmum daripada imam. Karangan Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ghafarallahu lahu walil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Dan dengannya lah kami mohon pertolongan. Alhamdulillahilladzi awdaha lana umural ma'murat. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyatakan bagi kita segala pekerjaan yang disuruh. Wa baina lana umural munhiyat, dan menyatakan bagi kita segala perkara yang ditegahnya. Wa rafa'a anna ana al-mushkilat, dan diangkatkan daripada kita daripada segala perkara yang muskilat. Wa umur ahkamil mustabihat, dan diangkatkan daripada segala ahkam yang kesamaran. Wassalatu wassalam ala man atana bil bayyinat, dan rahmat Allah dan salam atas penghulu kita yang mendatangkan akan kita dengan kenyataan. Wa ala alihi wa sahbihi ashabil karamat, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai karamat. Wa ba'du adapun. Wa ba'du maknanya dan adapun. Orang yang mula-mula menyebut wa ba'du ni ialah Nabi Daud alaihissalam. Adapun kemudian daripada itu, ini setelah daripada bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam itu. Tak kala adalah setengah daripada saudaraku yang tiada dapat aku menyalahi akan pintanya. Ni tak dapat aku nak tolak pinta mereka itu. Tak dapat, tiada. Yang tiada dapat aku menyalahi akan pintanya, mana tak dapat aku nak tolak permintaan mereka itu.
bahawa menuntut terjemahkan beberapa masail, ni beberapa masalah yang diuzurkan ketinggalan makmum yang muwafiq dengan imamnya. Apa yang muwafiq? Iaitu makmum yang dapat menghabiskan bacaan Al-Fatihah di dalam berdiri imamnya. Itu namanya muwafiq. Makmum yang dapat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya di dalam berdiri imamnya di ketika solat. Dan yang tiada diuzurkan, mana yang boleh makmum tadi tinggal, mana yang tak boleh makmum tadi tinggal. Itu maksudnya. Jadi seorang makmum tadi apabila dia solat, tiba-tiba imam tu cepat pada dia. Dan dia tertinggal lah perkara itu kalau dia tak ikut imam. Jadi ada yang boleh ditinggalkan, ada yang tak boleh ditinggalkan. Itu. Diuzurkan mana yang tak boleh ditinggal, yang boleh ditinggalkan. Maka fakir imtisalkan pintanya. Yang ni Syekh Daud Al-Fatani ini membuatlah beberapa misal-misalan apa yang dimintanya itu. Kerana yang menunjukkan daripada hadis, ini kerana menuruti akan hadis Nabi, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Maksudnya apa? Yang menunjuk di atas kebaikan itu seperti orang yang memperbuatnya. Nabi kata, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Yang menunjuk di atas kebaikan itu dapat pahala seperti orang yang memperbuatnya. Maka adalah risalah yang terlebih aturannya, lagi terlebih nyata bagi maksudnya, lagi singkat bicaranya, ini lagi pendek huraian dia. Iaitu syarah bagi Manzumul Alim Al-Allamah Al-Muhaqqiq, iaitu Syekh Azizi, yang terkandung bicara yang tersebut itu bagi alim al-allamah, yang alim lagi yang teramat alim, Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim Raisun rahimahullahu ta'ala, yang sangat banyak manfaatnya bagi awamul muslimin, ini orang-orang Islam yang pada peringkat awam macam kita ni lah, dan khawasnya, dan juga orang-orang Islam yang pada peringkat khawas, iaitu orang pilihan. Maka fakir ilallah ta'ala, ini Syekh Daud Al-Fatani, hendak terjemahkan daripadanya dengan bahasa Melayu supaya manfaat bagi orang yang tiada tahu bahasa Arab. Dan jika adalah hamba tiada ahlinya pada medan ini. Ni yang merendah diri Syekh Daud ni, dia kata, walaupun saya ni bukan ahli di bidang ilmu ini, tapi dia nak tulis jugalah. Siapa nak tulis juga? Sebab, tetapi sebab iktimad, ini berpegang. Iktimad ni berpegang. Fakir Allahil Karim. Orang yang berharap kepada Allah yang maha mulia. Maka pengarang kitab ni membahasakan dirinya orang yang amat berharap dan menumpu hati kepada Allah bahawa diberi taufik bagi sawab. Taufik ini kekuatan untuk mengerjakan taat
bagi sawab, bagi pekerjaan yang mendapatkan balasan baik di negeri akhirat. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Dan tidaklah memberi taufik akan aku illa billah, melainkan dengan Allah al-aliyyil azim, yang maha tinggi lagi yang maha besar. Dan aku namakan terjemah ini, risalah yang dia nak terjemah ni, Al-Bahjatul Mardiyah fi udhri takhallufil ma'mum anil imami thalathata arkanin tawilah. Telah berkata sahibul manzumah Asy-Syaikh Azizi radhiyallahu anhu, in syi'ta dabtan lilladhi syar'an uzir hatta lahu thalathu arkanightufir. Ni baca syair ni. Ni nama dia syair lah ni. Kalau lagu ni rangkap, dua-dua rangkap nama dia syair. Kalau orang duduk pondok dia baca lagu lah. In syi'ta dabtan lilladhi syar'an uzir hatta lahu thalathu arkanightufir. Telah berkata syarahnya, artinya. Apa syarah dia? Artinya, in syi'ta, jika berkehendak, hai orang yang menuntut, bagi mengetahui yang loba, ni yang tamak atas pengetahuan, ini atas ilmu pengetahuan, yang lebih daripadanya akan dobitnya, artinya pada menghafazkan dia. Dobit, asal mana dobit ni? Ingatan. Ataupun yang menghafaz. Siapa nak cepat menghafal, hamalkan, wiridkan nama Allah. Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, cari 1000 kali. Baca Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz. Baca balik-balik. Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz. Wahai Tuhan yang memelihara ataupun yang menjaga. Baca sehari 1000 kali. Masa bila nak baca? Bacalah masa bila pun, nak tidur ke? Kena ada wuduk ke tak ada? Tak ada wuduk pun tak apa. Perempuan wuduk boleh baca tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh baca. Ya, ada wuduk ke, tak ada wuduk ke, uzur ke? Belum tidur ke, bangun tidur ke? Tengah tidur tak boleh lah. Tengah tidur nak baca lagu lah. Baik ya, baca amalkan Ya Hafiz tu, supaya ingatan tu jadi kuat. Satu lagi, untuk menajamkan ingatan, jangan terlepas membaca Alhamdulillah selepas bagi salam. Yang kedua, tiap-tiap kali solat. Lepas-lepas kita bagi salam yang kedua, kita baca ini. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Baca yang tu. Baca zikir tu. Ya, baca tu lepas tiap-tiap kali bagi salam yang kedua. Itu pun memelihara akal daripada nyanyuk. Dan memudahkan ingat ilmu yang dipelajari. Kemudian jangan makan yang haram. Jangan makan yang syubha. Itu yang paling utama, jangan makan haram.
Kalau makan haram memang tak boleh ingat, tak boleh masuk ilmu. Kalau masuk pun tiada barakahnya. Baik. Artinya pada menghafazkan dia dengan jazam, yang dengan kukuh yang putus. Bagi orang yang muafiq, siapa yang muafiq? Yang ini makmum yang muafiq bagi imamnya pada syarak yang uzurkan dia ketinggalan daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang. Diuzurkan dia itu, iaitu yang dikehendak rukun yang 3 itu, iaitu rokok. Rukun yang panjang ni ada 3. Rukun panjang dikehendaki itu ialah 3. Iaitu rokok dan sujud. Jangan tertinggal 3. Iaitu 1 rokok, 2 sujud. Maka tiada dikira-kirakan daripadanya rukun yang pendek. Rukun pendek apa dah? Iaitu i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Rukun pendek ni dia tak kira. Macam mana cerita dia ni? Boleh faham dah? Faham tak? Apa tak faham kat dengan? Tu dia, semua ada faham. Dengar molek. Kita sembahyang jemaah. Apa jemaah tu? Sebab tak tahu sembahyang jemaah. Sebab tak tahu angkatnya. Sembahyang jemaah ni iaitu sembahyang sekurang-kurangnya 1 makmum di belakang seorang imam. Tu nama sembahyang jemaah ya. Jadi dalam sembahyang ni makmum ni ada 2 jenis. Makmum ni ada 2 jenis. Yang pertama, makmum yang dinamakan muwafiq. Mim, wa, alif, fa, qaf. Muwafiq. Satu lagi nama apa? Yang kedua dinamakan masbuqun. Masbuq. Mim, sin, ba, waw, qaf. Masbuq. Satu muwafiq. Bukan munafik. Lagi tulis munafik pula. Bayang ada apa jenis? Makmum 2. Yang pertama munafik. Yang kedua menyebut. Sudah. Yang pertama muwafiq. Yang kedua masbuq. Muwafiq ini ialah orang yang dapat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya bersama imam di dalam berdirinya imam. Itu maksud muwafiq. Yang kedua, masbuq. Apa dia masbuq? Iaitu orang makmum yang tidak sempat menghabiskan membaca Al-Fatihah bersama imam ketika berdirinya imam. Baik, 2 ni ada 2. Sembahyang makmum ada 2 orang. 2 masalah. Kita bicara masbuk dulu. Tulis masbuk.
Bukan, muafiq. Muafiq iaitu orang yang wajib menghabiskan Fatihahnya masbuk, orang yang tidak wajib menghabiskan Fatihahnya. Baik, macam mana? Kita buat contohnya lagu ni. Dulu kita dah cerita dah dulu. Faham tak? Apa tak faham kat tengah? Tak faham kat tengah? Tadi kita tak faham, faham lah? Baik. Ni dia buat contoh. Contohnya, satu orang, dia solat sama dengan imam. Sembahyang fardu maghrib. Contohnya sembahyang fardu maghrib. Buat contoh mudah. Pak Imam mentakbir, Allahu Akbar. Dia pun takbir, Allahu Akbar. Siapa dia tadi? Apa dia? Makmum. Lah. Muafiq apa? Makmum lah. Muafiq siapa? Muafiq itu hukumnya. Orangnya tu makmum. Pak Imam takbir, usalli fardhu maghribi. Allahu Akbar. Dia pun takbir juga. Allahu Akbar. Kemudian, dia duduk diam. Dia baca Al-Fatihah surah. Dia baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Sampailah habis. Lepas tu Pak Imam pun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Yang dia dengar lah. Kita makmum ni sunat dengar Pak Imam baca Fatihah. Jangan baca sekali dengan imam. Makruh. Jadi sunat kita dengar dulu. Sampailah Pak Imam baca. Pak Imam baca amin, amin. Kita pun barulah kata amin. Kemudian barulah sunat kita barulah kita baca Fatihah. Waktu sunat kita baca Fatihah itu ialah selepas amin imam. Hukum baca Fatihah itu adalah wajib. Dalam mazhab kita Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Walaupun imam dah baca Fatihah. Dalam mazhab Hanafi, imam dah baca Fatihah, maka makmum tak sunat lagi baca Fatihah. Dia wajib dia dengar lah. Pak Imam baca Fatihah, baca surah. Lepas tu mazhab Hanafi, habis Fatihah tu dia amin. Waladdallin, amin. Dia tak ada nak baca Fatihah apa dah. Dengar lah Pak Imam baca surah, dia dengar lah. Kita Syafi'i wajib baca Fatihah. Jadi sunat baca Fatihah bagi seorang makmum tadi tempatnya di mana? Selepas Selepas baca amin Pak Imam. Boleh tak kalau kita nak baca serentak dengan Pak Imam? Pak Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah serentak, ada boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tapi makruh. Sunatnya lepas baca amin. Faham tak? Baik, habis. Jadi, bila Pak Imam baca amin, kita pun amin. Kita baca Fatihah. Tiba-tiba, Pak Imam
Dia baca surah paling panjang dalam Quran. Surah apa? Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Tu rukuk. Kita baru duk Maliki Yaumiddin. Tak habis lagi. Ha? Boleh tak kita rukuk? Boleh tak kita rukuk ikut dia? Ha? Tak boleh. Kita tu dihukumkan muafik. Apa dia? Orang yang sempat baca Fatihah bersama imam dalam berdiri imam. Cuma ni kita tak sempat pasal Pak Imam baca surah pendek sangat. Pasal apa dihukumkan muafik? Pasal masa Pak Imam baca Fatihah tadi, kita boleh baca Fatihah. Dan boleh habis. Cuma kita tak baca pasal waktu tu waktu makruh baca. Kita nak ambil waktu sunat bila? Lepas Pak Imam baca amin. Tiba-tiba Pak Imam cepat sangat baca surah. Kita pula tak sampai nak baca Fatihah. Jadi kita tu hukumnya muafiq kan masbuk? Muafiq kan masbuk? Muafiq. Bukan munafik. Muafiq. Jadi kita wajib tak baca Fatihah habis ataupun boleh rukuk? Ha? Wajiblah kita baca Fatihah tu habis. Habis macam mana nak habis Pak Imam rukuk lah. Lepas rukuk cepat pula subhanallah. Allah sami Allah ni dah pernah kampung. Sampai dah sujud pula dah. Kalut betul Pak Imam ni. Pak Imam kalut. Fatihah kalut. Kat sini seorang kalut. Orang baru Maliki Yaumiddin dia rukuk. Dia akan nak jadi imam, dia risau. Yang ketiga sekali, kita baru buat Maliki Yaumiddin, dia rokok ada. Baca express. Jadi, itu namanya muafiq yang diuzurkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Ha, itu dia. Jadi, dia diuzurkan, dibolehkan. Tertinggal dengan imam, tertinggal daripada imam 3 rukun panjang. Macam mana? Pak Imam rokok, dia tak habis lagi, dia teruskan. Sami'allahu liman hamidah. Baik, satu dah tertinggal. Apa dia? Rokok. Satu. Kemudian, dia turunkan baca lagi, dia tak habis lagi baca Fatihah ni. Oh, dina. Wah-wah pula tu. Ya? Pak Imam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia tak habis lagi. Pak Imam duduk antara 2 sujud. Yang tidak tak kira, duduk antara 2 sujud pun tak kira. Pasal apa tu rukun pendek? Rukun pendek. Dalam sembahyang rukun pendek ada berapa? Dalam sembahyang rukun pendek ada berapa? Apa dia? Iktidal dengan duduk antara 2 sujud. Iktidal dengan duduk antara 2 sujud ni rukun pendek. Siapa panjangkan dia, batal solat. Faham? Iktidal tak boleh panjang sehingga sempat baca. Iktidal jangan dipanjang sehingga sehingga lulus baca Fatihah. Dia panjangkan iktidal tu sampai kalau baca Fatihah pun dah habis, batal solat. Melainkan baca doa kunut, itu lain. Duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Tak boleh panjangkan duduk antara 2 sujud itu sepanjang membaca tahiyat yang wajib. Kalau dia duduk tu panjang, Rabbi firli, dia ulang sampai 10 kali, yang batal sembahyang dia. Faham? Baik. Mana tu 3 rukun panjang? Yang pertama, Pak Imam rokok. Dia tak habis lagi, dia teruskan. Kemudian iktidal tak kira. Pak Imam sujud yang pertama, dia tak habis lagi, dia boleh teruskan juga. Kemudian Pak Imam duduk, Rabbi firli. Pak Imam sujud pula kali kedua, dia tak habis lagi, dia boleh teruskan lagi. Baru siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Napeh pula tak cukup. Ghairil maghdubi alaihim. Pak Imam bangun.
Bangun berdiri tegak balik. Baik. Kalaulah Pak Imam sampai berdiri tegak balik, dia masih belum habis Fatihah, maka batal solatnya. Pasal apa? Pasal dah melebihi 3 rukun panjang. Apa itu 3 rukun panjang? Rokok, sujud pertama, sujud kedua. Faham? Kalau dia masih tak rokok, maka dia batal solatnya. Faham? Sebab tak faham kat dia? Umat faham tak? Ha. Dia semua faham ni. Tentang tak tanya dia, oh aku faham dia. Tanya lagi tak faham ni. Baik. Kalau dia tak nak bagi batas sembahyang dia, boleh tak? Boleh. Macam mana cara dia? Baik. Cara dia yang pertama, dia hendaklah menghabiskan Al-Fatihah dan rokok sebelum imam berdiri tegak. Mana kata masa Pak Imam bangun daripada sujud yang kedua, dia pun serentak rokok. Maka dapatlah dia akan rakaat itu. Faham ilmang nafian? Tak faham tanya? Baik, katalah memang dia tak nak habis ya. Memang tak habis jugalah. Dia ada waladhdallin tak habis lagi. Imam dia nak bangun, nak habis, nak sampai nak berdiri tegak lah. Dia rakaat yang kedua. Ya. Untuk tidak membatalkan sembahyangnya, dia hendaklah, tadi yang pertama dia kena habiskan Fatihah. Yang kedua, dia hendaklah niat abaikan rakaatnya yang pertama tadi, maka diniatkan dia baru 1 rakaat. Jadi dia dengar rokok jangan apa, tunggulah Pak Imam berdiri rakaat kedua tu, baca Fatihah, baca surah, dia tak payah baca apa-apa salah. Nanti bila Pak Imam duduk tahiyat akhir bagi salam, dia bangun tambah lagi 1 rakaat. Faham? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia tak nak pergi batal solat dia, masa Pak Imam bangun daripada rakaat yang daripada sujud yang kedua tu, dia niat mufarakah. Aku mufarakah dari imam. Lalu dia sembahyang seorang. Maka 3 cara, 3 kaedah itu untuk menjadikan solatnya tidak batal. Faham? Kalaulah dia nak kira juga rakaat dia, bila Pak Imam dah berdiri tegak, dia pun merokok, dia niat masih lagi makmum, maka dia batal. Faham? Itulah kaedah yang pertama. Tu hak dia cerita tadi tu yang tu lah. Faham tak? Apa tak faham kan? Mau faham lah? Mau faham kita berhenti sekian tu dulu. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya, dan kehendak orang muwafiq itu. Maka tu namanya orang muwafiq. Kalau orang masbuk macam mana? Masbuk ni dia mari lambat. Pak Imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baru ambil wuduk. Baru ambil wuduk. Waladdallin. Amin. Dia baru masuk, baru duduk sah. Pak Imam baru baca. Baca dalam surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Surah pendek. Dia pun takbir. Allahu Akbar. Tak ada nak baca bismillah. Pak Imam dah rokok. Dia wajib tak baca Fatihah? Dia tak wajib baca Fatihah. Pasal apa? Pasal dia dihukumkan masbuk. Iaitu orang memang tak sempat nak baca Fatihah dalam berdiri imam. Kerana dia baru masuk sembahyang. Faham? Maka dia tak wajib baca Fatihah pada rakaat itu.
maka Fatihahnya ditanggung imam. Dia boleh terus rokok tanpa baca Fatihah. Yang dia dapat rakaat itu. Itulah beza muafiq dengan masbuk. Faham tak? Siapa tak faham kat dia? Cik belagak macam faham kan? Minggu depan tanya, dia buat klaim balik. Baik, dah faham siapa tu mudah ya. Mudah saja tu. Hari-hari duduk semayang, maaf kan? Kita berhenti zakat dulu, insyaAllah kita sambung. Wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.